Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi yang ini adalah episod yang ke-6. Ya. Bersiaran bersama Mama Yah. Jadi kita akan bersiaran insya-Allah setiap hari pada pukul 12.45. Okey, jadi boleh share dengan kawan-kawan, invite kawan-kawan untuk bersama-sama dalam live ini dan kita boleh bersembang santai. Kalau ada permintaan untuk tajuk perbincangan, bolehlah tulis di bawah ya. Okey, jadi hari ini masih lagi pada tajuk yang sama, menjadi ketua. Sambil-sambil itu, ya, kita berkenalan. Jadi hari ini kita fokus kepada tajuk tajuk demokrasi, ya, kepimpinan cara demokratik, ya, demokrasi. Okey, jadi dah live ke belum ni? Assalamualaikum. Nur Aida. Ini tak berfungsi pula. Macam mana ni? Oh, dah live dah. Oh, dah live. Thank you. Betulkan sikit. Okey, jadi hari ini Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat. InsyaAllah. Mama Yah hari ini sihat sejahtera. Okey, berada di sini menunjukkan sihat. Jadi ya, happy birthday. Terima kasih. Terima kasih jemput kawan-kawan masuk. Terima kasih. Hari ini adalah birthday Mama Yah. Hari ini 15 hari bulan Jun adalah hari jadi. Tapi PKP, oleh kerana PKP, ya, kita sambut hari jadi hanya dalam rumah sajalah, tak boleh sambutan di luar seperti biasa. Jadi tahun ini tahun kedua, ya, sambutan di rumah, iaitu pada tahun lepas pun PKP dan pada tahun ini PKP. Jadi syukur alhamdulillah, ya, gembira mencapai umur yang ada sekarang. Hai. Terima kasih. Jadi kita cadangnya nak teruskan dengan menjadi ketua, tapi hari ni tak tulis pula tajuk. Ya, nanti lepas ni saya akan tulis tajuk yang menjadi ketua. Kalau tak ada soalan, kita akan bincang. Wishes happy birthday, Nekma. Thank you. Thank you, Humaira. Thank you. Okey. Jadi makin tahun semakin berumur. Jadi sebenarnya Mama Yah dah pencen, ya. Dah pencen. Jadi selepas pencen agak merehatkan diri, ya, selepas pencen merehatkan diri. Selepas itu baru-baru ini cadangnya untuk fokus kepada diri sendiri, ya. Jadi tapi baru-baru ini
ditakdirkan Allah mendapat rezeki untuk menyertai kursus ya bootcamp 101 bermula dari kosong oleh Richwork. Jadi bermula dari situlah ya hari pertama sehingga hari ke-13 sebenarnya dia kursus itu selama 12 hari dan sekarang ini disambung 12 hari. Jadi semalam sebab Mama Yah dalam perjalanan dari utara balik ke HQ ya. Jadi terlepas semalam. Sepatutnya semalam ada first bonus class pada pukul 9, tapi pada pukul 9 tu dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan, jadi terlepas kelas tersebut semalam. Jadi rasa agak rugi, tapi hari ini terus mendaftar untuk kelas secara percuma 12 hari lagi. Jadi itu berkaitan dengan nanti nak cek berkaitan dengan bisnes juga secara percuma. Ya. Mana? Nak cari dia punya tu jadual. Ya. Bila tengok tu dah terlepas. Ya. Okey. 14 hari bulan ya. Jadi insya-Allah malam ni Mama Yah akan ikut serta untuk tindakan kedua lah. 8 tindakan 2, 4, 6, 8. Okey 8 hari, saya rasa 8 hari. Sorry, bukan 12. 8 tindakan asas membina bisnes berjaya. Jadi semalam terlepas sebab dalam perjalanan ya. Jadi insya-Allah malam ni tindakan yang saya terlepas semalam adalah tindakan bagaimana konten live boleh jana sale 5 angka. Itu saya terlepas malam. InsyaAllah kalau diberi rezeki, mungkin kalau ada ulangan, insyaAllah tak tahulah ada ulangan, saya ada rezeki ke tidak untuk tindakan yang pertama yang semalam saya terlepas pukul 9 kerana perjalanan daripada utara ke HQ kerana semalam balik daripada menghantar stok ke utara. Jadi sebenarnya malam ini tindakan 2 bagaimana sasaran pelanggan yang tepat boleh tingkatkan jualan anda. Jadi ini adalah task ya dalam kursus yang saya hadiri. Jadi saya diberi task untuk menjalankan live selama 44 hari di waktu yang sama ya setiap hari. Jadi saya memilih pukul 12.45. Jadi insya-Allah akan datang mungkin kalau dah ada rentaknya kita akan lebih banyak bersiaran. Jadi untuk berkongsi ilmu yang saya ada ya. Selepas pencen. Jadi kan kalau nak masuk kursus ini saya rasa masih boleh join Telegram Richwork ya, join Telegram Richwork. Jadi kalau tak ada alamat Telegram tu bolehlah scroll dalam FB saya. Sebelum ini saya pun dah sebarkan Telegram Richwork dan diberi percuma, secara percuma dan diteruskan dengan 8 hari lagi. Ya, 8 hari untuk tindakan asas bina kejaya berjaya. Dan saya juga mendapat rasanya 3 hari percuma juga untuk zero cost marketing. Ya, zero cost marketing. Jadi kursus-kursus ni diberi percuma. Itu adalah amal jariah
yang ingin diberi kepada kita semua yang terjejas dengan PKP 3.0. Jadi beliau mengadakan kelas percuma. Ya, jadi saya mengambil peluang ini. Jadi ada yang tu tindakan 3 kenapa jenama penting dalam bisnes online. Tindakan yang keempat pada 17 Jun, insya-Allah pukul 9 malam, ya, Isnin hingga Khamis. Isnin hingga Khamis minggu ini dan minggu hadapan. Ya, adalah tajuk-tajuknya berkaitan untuk membantu membina bisnes berjaya. Jadi saya pada asalnya ya sudah pencen, tidak bercadang untuk melakukan aktiviti sebab bila dah pencen duit cukup makan dan rasanya cukup untuk memberi sedekah jariah sedikit, ya, sedikit untuk setiap bulan tu ada saya allocatekan untuk sedekah jariah, jadi cukuplah. Ya, pada mulanya saya rasa cukup ya dengan pencen yang saya ada. Kemudian ya bolehlah bersedekah jariah sedikit. Tetapi apabila saya mengikuti kursus ini, ya, mengikuti kursus ini pada 13 hari yang lepas, bukan 13, 16 hari termasuk Sabtu Ahad. Jadi apabila mengikuti kursus ini, maka big why saya sudah bertukar. Ya, big why saya, matlamat saya sudah bertukar. Jadi kenapa saya tukar big why saya? Ya, kerana datang ya kesedaran bahawa kalau saya mampu boleh menjana lebih banyak, ya, di samping pencen yang saya ada, kalau saya mampu untuk menjana lebih banyak pendapatan dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang yang terjejas, ya, itu adalah lebih baik, ya. Orang yang terbaik adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ya, itu orang yang bergunalah, orang yang dapat memberi manfaat pada orang lain. Jadi di situlah maka saya cuba ya menimba ilmu di bidang perniagaan pula. Sebab itu diberi Allah telah rezekikan ilmu kepada saya, ya, sedang belajar, dan ini adalah salah satu daripada tindakan yang saya buat untuk seterusnya, sebab big why saya sudah berubah, iaitu salah satu big why saya adalah untuk memberi lebih banyak sedekah jariah. Ya, untuk memberi lebih banyak sedekah jariah sebanyak mungkin, ya, untuk saya bekalkan di alam akhirat nanti, di alam, ya, bila sudah tiada di dunia ini, ya. Jadi itulah big why saya sekarang. Jadi saya akan jana pendapatan untuk saya lakukan sedekah jariah dengan lebih banyak lagi. Okey. Jadi kalau ada apa-apa tajuk yang nak sembangkan di sini, bolehlah type dan kita boleh bersembang, ya, bersembang santai pada hari ini. Jadi kalau ini akan saya postkan dalam FB saya, ya, saya akan postkan dalam FB saya. Jadi kalau untuk akan datang, untuk besok dan sebagainya, kalau ada perbincangan yang kita hendak kongsi bersama, bolehlah typekan di FB saya. Setakat ini saya menggunakan FB sedang belajar. Ya, ini adalah yang hari yang ke-7 saya buat secara live. Jadi dari masa ke semasa saya akan cuba perbaiki kelemahan-kelemahan untuk live dan juga untuk konten. Jadi saya dapat tahu bahawa semalam kontennya adalah
konten live, ya, untuk boleh sukses. Jadi konten live salah satunya adalah apa yang saya nampak nota yang dipost adalah berkongsi pengalaman. Ya, kontennya adalah berkongsi pengalaman. Jadi itulah saya kongsikan kenapa Big Y saya berubah, ya, selepas menghadiri kursus ini. Itu adalah dan saya sekarang sedang listkan 101 matlamat hidup yang baru. Ya, sebelum ini saya ingin berehat selepas pencen, ya, seperti mana yang saya jelaskan terlebih awal tu. Okey, jadi saya bercadang hari ini adalah untuk perbincangan berkaitan dengan tajuk hari ini adalah yang ke-8, episod ke-8. Jadi saya bercadang untuk bincangkan sebab menjadi ketua, fokus perbincangan atau sembang saya adalah menjadi ketua. Jadi sebelum ini kita dah sembang secara umum. Untuk menjadi ketua tu sebenarnya luas, ya. Bukan hanya dari aspek menjadi ketua saja, jadi aspek ahli-ahli dalam kumpulan. Jadi menjadi ketua mestilah dalam kumpulan, tak kira, ya, dalam rumah, ketua dalam rumah, ya, ketua. Topik hari ini sempena birthday, cerita perubahan hidup, pengalaman survival dulu yang betul-betul bagi impak 360 darjah. Yang betul-betul menjadi impak. Topik sempena birthday. Okey, menjadi impak. Menjadi impak. Terima kasih atas ucapan. Okey, cerita perubahan. Okey. Nak cerita perubahan sehingga menjadi ketua. Sehingga menjadi ketua yang boleh mencapai, ya, menaikkan nama. Dulu saya pengetua sekolah. Jadi menaikkan sekolah lah kalau di sini. Menjadi ketua yang hebat. Okey, saya bermula daripada guru biasa. Ini pengalaman lah, cerita pengalaman. Saya bermula daripada guru biasa. Kemudian, ya, dilantik menjadi penolong kanan co-curriculum pada tahun 2019 06. Ya, 06 1996, sorry. 1996 jadi guru kanan co-curriculum di Sabah, kemudian mengikut suami berpindah ke Selangor. Di situ saya menyerahkan tugas, ya, penolong kanan co-curriculum sebab berpindah ke Selangor, jadi menjadi guru biasa. Dan kemudian jadi guru biasa pada tahun 2013, ya, saya dilantik menjadi guru kanan mata pelajaran. Okey, guru kanan mata pelajaran. Selepas itu saya, ya, menyambung pelajaran saya ke peringkat master. Ya, sebab pada mulanya nak sambung dalam bidang sains juga, master dalam sains, tetapi kosnya agak tinggi, ya. Masa tu rasa 30,000, ya, kena bayar kos. Jadi untuk master dalam bidang sains,
Jadi saya tukar arah sebab untuk dapatkan master, saya tukar bidang, saya mohon dalam bidang kepimpinan. Sebab itu masa tu dia offer siapa yang berjaya akan mendapat buat master secara percuma, maksudnya ditaja oleh kerajaan dan bergaji, ya, bergaji dan boleh buat master. Jadi masa itulah saya memohon untuk buat master dalam kepimpinan, ya, dalam kepimpinan selama 1 tahun di IAB dan 1 tahun di Universiti Malaya. Jadi di situlah, ya, perubahan berlaku, di mana pada asalnya saya ketua bidang sains, ingin sambung master dalam bidang sains, tetapi kena menggunakan kos yang tinggi, lebih kurang RM30,000 pada masa tu. Jadi apabila dapat iklan, ya, ada master percuma di tanpa bergaji, cuti bergaji dan master ditanggung oleh kerajaan, maka saya mohon dan berjaya, ya, berjaya untuk mengikuti master dalam kepengetuaan. Jadi selepas selepas selesai buat master kepengetuaan selama 1 tahun di Universiti Malaya, dan sebelum itu 1 tahun di IAB. Di IAB kita belajar berkaitan dengan pengurusan sekolah, lebih kepada bagaimana kita melaksanakan projek-projek, bagaimana kita dapat mempengaruhi guru-guru untuk kita melaksanakan projek-projek, dibagi tugas projek mini, makro dan mega. 3 projek dalam masa 6 bulan dan 6 bulan teori. Jadi selepas itu bawa credit hours ke Universiti Malaya, sebab itulah buat master 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi selepas mendapat sarjana dalam kepengetuaan, kembali ke sekolah, kemudian saya dilantik menjadi penolong kanan petang, kemudian menjadi penolong kanan hal yang murid, dan seterusnya menjadi pengetua. Ya, menjadi pengetua sempat di 2 buah sekolah, dan sekolah terakhirnya adalah SMK Jalan 4. Ya, SMK Jalan 4. Jadi di situlah, ya, saya mengasah bakat kepimpinan yang telah saya pelajari semasa mengambil sarjana di Universiti Malaya. Jadi di situ banyak pencapaian-pencapaian yang kami bina bersama, ya, dari peringkat sekolah, ya, daerah, di peringkat negeri, peringkat antarabangsa sebelum PKP, ya. Sebelum PKP kita sampai ke peringkat antarabangsa, iaitu memenangi gold medal, silver medal, ya, di peringkat antarabangsa sebelum PKP. Jadi antara kejayaannya juga adalah dapat dalam bidang kurikulum pelbagai pencapaian hingga ke peringkat antarabangsa. Dan juga saya juga memimpin untuk guru-guru, ya, terlibat dalam inovasi. Jadi kita kumpulan KIK, kumpulan inovatif dan kreatif, yang terdiri pada guru dan saya sebagai ketua, kita memenangi di peringkat negeri Selangor. Ya, jadi itu dalam bidang kurikulum
untuk staff, iaitu untuk guru-guru, kita juga memenangi pelbagai anugerah, ya, dan sudah tentulah di bidang akademik. Sebab saya tak sebut akademik dahulu sebab kita menyeluruh, ya, dari bidang akademik, kurikulum, sasiah, ya. Kalau sasiah itu kami telah pun train murid supaya memberi salam setiap kali berjumpa dengan sesiapa saja, ya, tak kira guru, pelawat ataupun tetamu, ibu bapa dan sebagainya. Jadi di situ bolehlah, ya, tengok kejayaan kami dalam Facebook SMK Jalan 4. Ya, jadi banyak pencapaian dan yang terbaru adalah di bawah kepimpinan saya dan juga pengetua yang baru, kita telah mencipta di mana seramai 39 orang mendapat straight A dan di antaranya dapat 3 orang straight A+. Jadi itu adalah kejayaan yang boleh diukur, ya, yang boleh diukur hasil daripada pembelajaran ataupun ilmu yang saya perolehi daripada sarjana kepengetuaan. Okey, jadi harap itu dapat menjawab sejarah. Dan selepas itu saya pencen. Bila pencen, undur semula. Tadi dah terangkan bahawa bila pencen rasanya nak fokus pada diri sendiri, tetapi Allah berikan rezeki, ya, saya, ya, mengikuti kursus bootcamp 101 bersama dengan Richwork. Ya, bolehlah masuk ke Telegram Dr. Azizan Official. Ya, Dr. Azizan Official. Nanti saya tengok dia punya tu. Dr. Azizan Osman Official, ya. Azizan Osman Official. Kalau untuk mengikuti kursus yang diberi, iaitu saya dapat tahu bahawa ini adalah seterusnya adalah bootcamp. Sebelum ini adalah 101. Ini adalah saya rasa 102. 102 Business Success Bootcamp, Richwork Business Success Bootcamp 102, iaitu selama 8 hari. 8 hari daripada Isnin hingga Khamis. Ya, Isnin hingga Khamis, iaitu 14 hingga 17, ya, minggu ini, dan 21 hingga 24 minggu hadapan, ya, untuk tindakan asas bina bisnes berjaya. Jadi daripada Richwork Business Success Bootcamp 101, itulah bermulanya ya, pusingan 180 darjah daripada ingin fokus pada diri sendiri kepada ingin berbakti, ya, berkongsi rezeki. Jadi big why saya adalah, satu adalah ingin bersedekah jariah sebanyak mungkin sebelum dipanggil ilahi, ya. Okey, apakah fokus pencetus terbesar Pemaziah untuk berusaha bersungguh-sungguh menjadi seorang pengetua yang hebat? Okey, faktor yang terbesar adalah kita ingin membantu, ya, orang sekeliling kita, iaitu ingin membantu mendapat pencapaian yang paling tinggi yang boleh dicapai. Sebab
kalau ikutkan sekolah, ya, sekolah itu berbeza-beza. Ada sekolah yang masih belum cemerlang, ada sekolah yang cemerlang. Tidak kira kita bertugas sama ada di sekolah cemerlang ataupun yang tidak cemerlang, tapi pastinya matlamatnya hendaklah meningkatkan daripada yang sedia ada kepada yang lebih cemerlang. Jadi kita tidak kira di mana kita bermula. Ya, sama ada kita di tahap sederhana akan seharusnya mempunyai matlamat ke arah cemerlang. Ya, set target untuk cemerlang. Kalau kita berada di tahap yang bawah, ya, kita set target dan mengikut kemampuan kita, ya, set target biasanya kita set target dalam masa 5 atau 3 tahun untuk apa yang akan kita capai, iaitu kita buat perancangan strategik untuk meningkat dari tahap yang ada sekarang kepada tahap yang cemerlang, yang lebih sedikit daripada apa yang kita rasa kita boleh capai. Jadi kalau faktor yang utama adalah keinginan, ya, keinginan, desire untuk menjadi cemerlang, untuk menjadi insan yang berguna, yang memberi manfaat kepada orang lain. Ya, itu adalah salah satu pencetus faktor terbesar, ya, untuk berusaha bersungguh-sungguh membantu meningkatkan prestasi sama ada diri, organisasi dan ataupun rakan. Jadi insya-Allah kita akan menjadi hebat sekiranya kita ada ilmu dan setiap masa mencari ilmu, setiap masa mencari mencari pengalaman, mengasah kemahiran dan membina nilai dan spiritual yang lebih baik, lebih cemerlang. Jadi seharusnya kita setiap hari mestilah lebih baik. Jadi kalau setiap hari kita bangun tu, ya, kita hendaklah tanya, adakah kita lebih baik pada hari ini? Ya, nanti adakah kita lebih baik dari semalam? Ya, adakah kita lebih bersemangat, ya, daripada semalam? Okey, jadi itu adalah antaranya. Okey. Terima kasih Nur Aida atas ya, isu yang diutarakan. Jadi kita boleh lebih fokus. Ya, kalau ada isu yang kita nak sembangkan, dia akan jadi lebih fokus. Okey. Selamat menyambut ulang tahun persaraan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi sekarang ini genaplah 1 tahun saya bersara. Jadi seminggu sebelum saya bersara sudah tukar Big Y saya. Ya, semasa bersara Big Y-nya lain. Ya, Big Y-nya hanyalah untuk
fokus diri sendiri kononnya selepas bersara. Jadi sekarang Big Y saya telah pun berubah oleh atas asbab mengikuti kursus. Ya, sebab itulah kita naklah sentiasa menimba ilmu, mencari ilmu, ya, belajar. Kita pembelajaran sepanjang hayat. Ya, kita pembelajaran sepanjang hayat tidak terhenti. Walaupun kita sudah berusia, jadi saya mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi alhamdulillah, oleh kerana itu direzekikan Allah, ya, saya diberi kesempatan untuk mengikuti kursus di bidang yang baru. Okey, dari pengalaman sendiri, apakah halangan terbesar yang berjaya diatasi yang tidak dapat dilupakan? Halangan terbesar yang berjaya diatasi yang tidak dapat dilupakan. Halangan adalah, ya, apabila menjadi ketua. Ya, kalau kita menjadi ketua, halangan terbesar apabila masuk ke organisasi yang baru. Ya, kita masuk dalam organisasi yang baru. Di situlah halangannya, di mana orang sekeliling kita, orang yang kita pimpin itu tidak dapat, ya, belum mengenali diri kita, ya, belum dapat menerima kehadiran. Tak pastilah kenapa tidak dapat menerima kehadiran. Mungkin organisasi ataupun ahli dalam organisasi tersebut, ya, tidak mengenali. Apabila tak mengenali, maka tak cinta. Jadi itu adalah halangan terbesar yang saya hadapi, di mana saya menjadi pengetua dan guru-guru pada mulanya tidak dapat menerima kehadiran saya sebab mereka tidak mengenali, tidak memahami dan tidak mempunyai visi yang sama dengan saya. Jadi saya memimpin 2 buah sekolah. Jadi kedua-dua buah sekolah, apabila saya masuk ke sekolah tersebut untuk memimpin, ini dari segi kepimpinan lah. Bila masuk sebagai guru biasa lain. Bila masuk sebagai guru ketua dalam sebuah sekolah, ya, orang-orang biasanya staff, ya, dia bukannya hanya guru sajalah, staff itu adalah guru, ya, kerani, ya, pembantu makmal, ya, pengawal keselamatan, ya, pekerja kebersihan dan sebagainya. Itu adalah staff. Ya, apabila dia menerima ketua yang baru, mereka tidak mengetahui, tidak memahami visi dan misi kita yang kita nak bawa. Jadi itu mengambil masa, itu adalah cabarannya. Jadi di situ kita perlu ada kesabaran dan kita perlu ada kemahiran dan juga perlu ada ilmu, ya, untuk supaya staff dalam satu organisasi itu menerima kita dengan membawa misi dan visi bersama-sama, ya, untuk mencapai kecemerlangan. Jadi itu adalah halangan terbesar. Ya, banyak cabaran, ya, sebab kalau memimpin 130 orang guru, ya, 15 orang staff, jadi itu adalah membawa cabaran, ya, cabaran di mana setiap individu mempunyai personality, kemahiran, ilmu dan juga nilai yang berbeza-beza. Jadi itu adalah halangannya. Dan
berjaya diatasi, itulah yang tak dapat dilupakan. Apabila kita dapat bersama-sama menerima visi yang kita tetapkan bersama-sama dan kita laksanakan tindakan yang kita putuskan bersama-sama, maka itulah kejayaan yang terbesar yang tidak dapat dilupakan. Ya, sebab kita bersama-sama setelah memahami visi dan misi, kita putuskan tindakan bersama-sama dan kita laksanakan bersama-sama, maka hasillah kejayaan yang dimiliki bersama-sama. Itulah yang tidak dapat dilupakan. Sampai sekarang tak boleh move on. Tak dapat move on sebab perubahan daripada seronok bekerja dan sekarang ini selepas berehat lebih kurang setahun, maka saya ubah Big Why saya agar dapat saya menyumbang kepada orang keliling yang memerlukan dan memberi manfaat untuk saya membeli tiket ke akhirat. Jadi sekarang ini fokus saya, Big Why saya sudah berubah. Ya, dulu cukup makan okey, sudah ada duit pencen okey, ya. Jadi apabila Big Why sudah berubah disebabkan oleh ilmu yang saya perolehi, ya Allah, rezekikan saya ilmu, ya, rezekikan saya celik lah daripada ingin berehat, ya, yang kurang memberi fungsi kepada masyarakat, memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi apabila saya mengikuti kursus ini, barulah saya sedar bahawa saya wajib saya membantu orang yang memerlukan. Ya, memerlukan. Jadi sebab itulah saya sekarang mula untuk mendalami ilmu bisnes, ya, sebab Allah rezekikan saya masuk kursus ini secara percuma, dan insya-Allah saya akan teruskan selama 1 tahun berguru untuk terus mendapat ilmu dalam bidang perniagaan supaya saya dapat membantu seramai mungkin orang yang memerlukan, ya, sama ada dari segi ilmu ataupun daripada segi keuangan. Jadi kalau saya mempunyai pendapatan tambahan, sekarang pun menyumbang juga, tetapi tak banyak. Ya, kalau saya lebih banyak, sebab kalau kita berkemampuan untuk mendapat rezeki yang banyak, maka lebih banyaklah kita dapat bersedekah jariah. Ya, dapat bersedekah jariah untuk kita bawa ke akhirat. Itulah Big Why saya. Okey. Apa rahsia Puan berjaya memimpin staf-staf dalam masa yang sama memimpin anak-anak? Okey, apakah nasihat Puan Maziah buat remaja lepasan SPM? Okey, yang rahsia memimpin staf dan juga anak-anak, saya menggunakan ilmu yang sama, ya. Jadi sebab itu saya bagi tajuk topik yang saya nak kongsikan adalah menjadi ketua. Jadi menjadi ketua dalam rumah pun, kita kadang-kadang sebagai ibu, kita kadang-kadang menjadi ketua. Ya, fungsi menjadi ketua. Walaupun ada bapa, tetapi kadang-kadang kita boleh berfungsi sebagai ketua dalam rumah. Ya, apabila suami ataupun bapanya tiada di rumah, maka pada saat itu kita jadi ketua. Jadi ketua dalam bentuk apa sekalipun, ya, dia teori dan kemahirannya kita boleh guna pakai. Sama ada di ketua dalam jabatan, ketua dalam organisasi, ketua dalam syarikat dan ketua dalam rumah. Ya, dalam rumah. Kemahiran dan juga teorinya adalah
kita boleh guna pakai. Kalau kita tahu teori, kita boleh tahu di mana yang sesuai bila sesuatu situasi berlaku, bagaimana tindakan yang perlu kita ambil. Kepimpinan yang jenis mana yang perlu kita guna pakai pada saat-saat tertentu, ya. Sebab pada saya menjadi ketua perlulah fleksibel, ya, perlulah fleksibel untuk memimpin orang sekeliling kita. Okey, jadi secara amnya, ya, berjaya memimpin staf adalah berbalik kepada ilmu. Ya, kita mesti ada ilmu, mesti ada kemahiran, mesti ada nilai, mesti ada spiritual. Dan ilmu ini sebaik mungkin hendaklah berguru. Ya, berguru. Kalau tak berguru, boleh juga dalam internet banyak ilmu. Ya, banyak ilmu, jadi kita tak fokus dan ambil masa yang lama untuk kita mendapat ilmu dan kemahiran. Jadi kalau kita berguru, dia lebih cepat, ya, untuk kita menjadi seorang ketua yang lebih baik. Okey, nasihat untuk remaja lepasan SPM. Jadi untuk lepasan SPM, tahniah, ya, kepada yang berjaya dengan cemerlang. Yang tidak mendapat keputusan yang cemerlang, mungkin anda mempunyai rezeki di bidang yang lain, sebab setiap individu, ya, rezekinya tidak sama. Ada yang mahir dalam kinestetik, ya, dalam buat kerja pertukangan, contohnya pertukangan, ya, melukis, ya, berseni. Ada yang dia nampak bila tengok sesuatu tu dia nampak di mana silapnya. Ada yang cemerlang dalam akademik. Ada yang cemerlang di bidang katakanlah seni. Ada yang cemerlang di bidang yang menggunakan tenaga. Ada yang cemerlang dalam bidang simpang kira-kira akaun. Ada yang cemerlang dalam bidang sains. Ada yang cemerlang, jadi dia tidak cemerlang dalam, kita tidak akan sempurna dalam semua aspek. Ya, untuk lepasan SPM, walau di mana tahap anda berada, sama ada dapat keputusan cemerlang ataupun tidak, teruskan belajar. Teruskan belajar, dapatkan ilmu, dapatkan kemahiran, dapatkan spiritual, ya, spiritual, keagamaan dan juga nilai. Ya, teruskan belajar. Ya, jadi jangan berhenti belajar. Jadi belajar ini tidak semestinya di sekolah. Ya, belajar ini tidak semestinya hanya di sekolah. Ya, dia boleh belajar di mana-mana sahaja. Sama ada tidak hanya secara formal saja, informal pun boleh untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kemahiran, ya, ataupun janji kita terus belajar dan pastikan hari ini lebih baik daripada semalam dan esok seharusnya lebih baik daripada hari ini. Terus belajar, terus cari kemahiran, terus mencari soft skill, ya, soft skill untuk masa hadapan. Ya, pada mereka yang tidak berjaya dalam SPM ini, ramai yang tidak mempunyai SPM tetapi jadi jutawan. Ya, sebab dia mahir, mungkin mahir dalam berniaga. Ya, dia tak mahir dalam akademik. Dalam sains dia tak mahir. Tapi dalam berniaga, dia boleh jadi jutawan. Jadi, yang gagal, teruskan belajar. Ya, kenal pasti di mana minat anda. Ya, minat anda dan teruskan belajar. Okey, itu adalah untuk lepasan SPM dan siapa sahaja yang menonton.
Okey, jadi terima kasih atas ucapan dan terima kasih anak-anak, menantu dan juga cucu yang telah menghadiahkan kek dan juga dinner, lunch, hantar ke rumah. Semasa musim PKP ni. Terima kasih diucapkan, jutaan terima kasih yang selama ini membantu mengembirakan. Okey, mengembirakan saya. Alhamdulillah, rasa bersyukur mempunyai anak-anak, menantu dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, Tuhan telah rezekikan kepada saya, insya-Allah cukup. Sangat bersyukur. Tuhan telah anugerahkan kebahagiaan dan kesejahteraan dan kesihatan. Alhamdulillah sehingga tahap ini. So, big why saya seterusnya adalah untuk bersedekah jariah. Jadi kalau untuk bersedekah jariah, sebab saya tengok jutawan-jutawan itu bila dengar boleh bagi 2 juta. Boleh bagi 2 juta untuk bina masjid. So saya mempunyai big why saya yang macam itu. Boleh sedekahkan juta untuk pembinaan bangunan yang memerlukan, ataupun bersedekah untuk sebagai macam kita duit kita itu orang kata tak boleh dibawa ke dalam kubur. Duit kita, katakanlah nak sekarang ini dia kata kalau kita nak pergi ke mana, ke UK, insya-Allah kalau lepas PKP, lepas COVID ini, kalau katakanlah bolehlah melancong ke luar negara, katakanlah nak pergi mana Amsterdam ke mana ke, Belanda ke, Itali ke. Okey, kalau kita nak pergi, kita kena tukar duit dengan duit mereka. Kalau kita bawa duit Malaysia, kita bawa ke sana, kita nak membeli tak laku. Alhamdulillah. Jadi itulah, kalau kita terima kasih Nur Najwa. Kalau kita ada duit Malaysia, kita nak pergi katakanlah Europe, kita nak pergi UK, kita kena tukar duit Malaysia kepada duit pound. Pound. Jadi kita kena tukar duit kita. Kalau kita bawa duit Malaysia, tak laku di UK contohnya. Kalau kita nak pergi Jepun, kita kena tukar duit kita ke yen. Kalau kita bawa duit kita Malaysia ini, kita kelaparan lah di sana. Jadi kena tukar duit kita ke kalau ke Jepun yen, kalau ke UK kita tukar duit pound contohnya. Jadi begitu juga kalau kita nak pergi ke alam lain, alam barzah, kita ke alam lain. Jadi kita kena tukar duit kita supaya duit kita laku. Kita tak boleh bawa duit Malaysia ke dalam kubur. Kita kena tukar duit kita untuk kita bawa ke dalam kubur, iaitu kita kena bersedekah jariah. Jadi untuk bersedekah jariah itu kita perlu ada duit. Jadi itu adalah antara yang boleh kita bawa ke kubur. Bersedekah jariah. Jadi kalau nak bersedekah jariah, orang lain dengar, boleh bagi juta, 1 juta untuk buat masjid. Siapa saya dengar yang mualaf daripada Ipoh, sekarang dia berada di Kelantan.
Saya lupa nama dia. Saya lupa nama dia, ya. Dia boleh sedekahkan 2 juta untuk buat masjid. Cuba bayangkan kalau kita boleh ada 2 juta, kita sedekahkan, berapa banyak sedekah jariah yang boleh kita bawa ke kubur. Sebab itulah, ya, itulah big why saya yang berubah 2 minggu yang lepas. Ya, bermula apabila saya mengikuti kursus bootcamp Rich Work Business Rich Work Business Success Bootcamp 1.0 1.1. Jadi minggu ini dibagi rezeki lagi, dia diberi kursus free, ya, Business Success Bootcamp 102, ya, sebab PKP bersambung. Jadi pihak Rich Work ini juga ingin menukarkan duit dia, memberi sedekah jariah untuk bawa mereka ke alam akhirat. Jadi dari situlah big why saya berubah. Mereka dengan memberikan kursus percuma, ya. Jadi saya akan ya, apabila dapat big why yang baru, saya akan cuba sedaya upaya untuk kumpul sebanyak yang mungkin, dan saya ada impian saya, ya, untuk membina satu bangunan, insya-Allah. Itu kalau di umur panjang, ya, dipanjangkan umur. Okey, jadi saya rasa sampai di sini untuk kali ini. Okey, jadi Assalamualaikum Puan Izana. Jadi saya akan bersiaran insya-Allah esok pada pukul 12.45 bersiaran. Saya akan menyempurnakan tugasan yang diberi. Welcome Aida. Tugasan yang diberi iaitu minimum, ya, live selama 44 hari. Pada setiap hari pada waktu yang sama, insya-Allah. Itu adalah guru mentor saya, iaitu Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Dia kata kalau untuk mendapatkan keberkatan ilmu yang diberi itu, cabarannya adalah, tasnya adalah membuat live selama 44 hari pada masa yang sama setiap hari. Itu minimum. Jadi saya nak dapatkan keberkatan ilmu free, nak dapat keberkatan. Jadi maka itulah saya setiap hari insya-Allah akan buat live, insya-Allah, dan seterusnya. Saya akan tingkatkan satu hari beberapa kali, supaya kita dapat berkongsi ilmu, ya, supaya saya boleh bawa ke alam apabila saya meninggal, insya-Allah. Jadi itu saja, sekian. Saya akan postkan ini dalam FB saya. Setakat ini saya gunakan FB. Ya, tak pandai lagi nak buat page ke, tak pandai lagi nak guna IG, ya. Sepatutnya ada IG, ada page dan sebagainya. Saya bermula dari kosong. Kursus ini pun bermula dari kosong, ya. Tajuk kursus yang saya hadiri itu bermula dari kosong. Dan untuk kursus 102 Total Lockdown NMCO 3.0 Extended. Itu. Jadi sampai jumpa lagi esok di waktu yang sama. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sekian. Bye.